Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang bahagia ini, pada hari Jumaat, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari yang bahagia, pada masa-masa yang bahagia, yang kita mengharapkan insya-Allah kita berada dalam masa-masa yang mana Allah mengkabulkan segala doa dan mengkabulkan segala hajat. Ini adalah masa-masanya para ulama dan para awliya Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah lepas asar. Sebab lepas asar pada hari Jumaat, dia adalah daripada masa yang dikenali sebagai masa istijabah. Yang kalau kita ada hajat ataupun ada keperluan, ini adalah masa-masanya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan wujudnya kita di masjid ini selepas menunaikan solat asar dan duduk dalam pengajian ini, membaca daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali sebagai sebab pengampunan bagi segala dosa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada segala musibah, daripada segala kesusahan, daripada segala penyakit zahir dan batin, daripada segala jenis hutang. Kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita afiat, memberikan kepada kita kebaikan di dalam diri kita dan juga dalam ahli keluarga kita, dan juga mereka-mereka yang dekat kepada kita dan semua kaum mukminin dan mukminat, agar Allah melepaskan segala yang susah dan memberikan segala kesenangan. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada pengajian kita yang lepas, kita masih membicarakan tentang ilmu fardu ain. Jadi sekarang Al-Imam Ghazali sedang membicarakan dengan terperinci berkenaan dengan ilmu yang diwajibkan ke atas kita untuk kita mempelajarinya. Jadi kita baca dulu. Penulis ini mengatakan, fa in kana fi baladin sya'a fihi al-kalamu wa tanataqa an-nasu bil bid'ah fa yanbaghi an yusana fi awwal bulughihi anha bi talqinil haqq fa innahu law ulqiya ilayhi al-batil lawajabat izalatuhu an qalbihi wa rubbama asra dhalik. كما أنه لو كان هذا المسلم تاجرا وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا. Jadi Al-Imam Ghazali dia akan memberikan misal. Misalnya dia mengatakan, kalau sekiranya dalam sebuah negeri ataupun masyarakat berleluasa sesuatu bid'ah, iaitu sesuatu perkara yang bercanggah dengan Islam, yang mana yang umat Islam terjerumus dalam maksiat, dan mereka tidak dapat membezakan di antara hak dengan yang batil, maka beliau mengatakan diwajibkan bagi orang Islam yang telah baligh untuk mempelajari perkara ini supaya dia tidak terjerumus di dalam maksiat tersebut. Yang ini kalau kita berada dalam keadaan sesuatu perkara sedang berleluasa, sesuatu perkara yang ini sedang berleluasa dan berlaku kekeliruan di kalangan ini masyarakat Muslim, adakah benda ini halal ke tak halal, tapi ini adalah benda yang maksiat, benda yang berdosa, maka diwajibkan yang ini bagi seseorang untuk menjaga dirinya daripada terjebak dalam maksiat ini. Bagaimana dia dapat menjaga dirinya? Pertama sekali dengan dia dapat membezakan apa itu hak dan apa itu batil. Jadi ilmu ini menjadi fardu ain ke atasnya. Ini adalah sambungan daripada apa kita mengatakan semalam, ya.
Jadi dia memberikan misal yang ini bid'ah. Yang ini bid'ah ini adalah sesuatu perkara yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah ini dengan hadis Nabi SAW. Semalam saya memberikan misal. Sekarang ini misalnya ada orang dia mengeluarkan poster ataupun dia mengeluarkan fahaman yang dia mengatakan dalam Islam dibolehkan sodomi. Ini berlaku hari ini. Jadi ada orang Islam ini percaya perkara ini. Rupanya lelaki dengan lelaki pun boleh. Akan tetapi mereka nak kena berjaga-jaga supaya jaga kesihatan, supaya tidak mendatangkan kemudaratan. Jadi ini adalah misal. Kita di masjid ini mungkin kita mengatakan ini tentu sekali haram. Tetapi masalahnya budak-budak muda pula sekarang, dia tak belajar agama. Dia mungkin ini menerima ini perkara ini. Jadi ini wajib ini kita mengajarkan tentang perkara ini, bahawasanya perbuatan seperti ini diharamkan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kaum Nabi Lut di dalam Al-Quranul Karim. Kita ada hadis Nabi SAW, yakni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melaknati orang yang mendatangi isterinya daripada belakang. Mendatangi isterinya ini melalui dubur. Jadi ini semua adalah perkara yang perlu diterangkan. Kalau sekiranya ada orang yang terjebak dalam fahaman yang salah seperti ini. Jadi ini adalah misal. Ini saya mendatangkan misal zaman yang kita tinggal hari ini, supaya kita senang sikit kita nak relate. Jadi zaman yang kita tinggal, semalam juga saya memberikan misal orang menghalalkan arak, menghalalkan riba. Orang mengatakan hari ini riba tidak ada. Riba zaman dahulu memang ada, tapi sekarang duit kertas tidak ada riba. Sebab ini tidak wujud pada zaman Nabi SAW. Orang mengatakan sedemikian. Begitu juga dengan minum arak. Orang menghalalkan ini minum arak sebagai misal. Kalau tak mabuk boleh, yang ini sedikit. Begitu juga hari ini orang menghalalkan penzinaan. Zina jadi halal terus. Dating. Ada orang ditanya tentang dating, dia mengatakan boleh dating. Tapi janji jangan buat zina, tapi tak apa keluar yang ni berdua-duaan lelaki dengan perempuan, nak kenal antara satu dengan yang lain sebelum kahwin, halal tak apa. Apa salahnya? Supaya mereka dapat tahu. Jadi tak ada masalah, nanti dah kahwin mereka dapat faham satu dengan yang lain. Jadi hari ini perkara ini keluar daripada mulut ahli agama. Itu yang menakutkan. Kalau 30-40 tahun lalu mungkin daripada orang awam mengatakan dating apa masalahnya. Tapi hari ini orang yang belajar agama mengatakan sedemikian. Tak apalah, kalau setakat nak kenal mengenal atau satu dengan yang lain, bolehlah, tapi jangan lama sangat. Keluar setakat ini mengetahui, dan selepas itu yang ini balik rumah dan sebagainya. Jadi hari ini perlu kita terangkan kepada golongan muda apa yang diwajibkan ke atas mereka dan apa yang diharamkan. Kalau sekiranya ini berlaku, menyebabkan orang semua keliru, misalnya orang muda yang ini menjadi keliru, maka perlu ini kita terangkan dan perlu mereka mempelajari. Maka ilmu ini menjadi fardu ain ke atas mereka, menjadi fardu ain ke atas mereka. Jadi ini adalah misal yang dikedepankan oleh Al-Imam Ghazali. Sekejap angin dah tertiup, saya punya muka surat mencari dia. Kadang-kadang bila angin kuat begini lagu-lagunya ya. Ini dah dapat balik. Selepas itu beliau mengatakan kama annahu law kana hadzal muslim tajiran. Dia mengatakan misal pula kalau satu orang Islam berniaga. Kalau satu orang Islam ini dia berniaga. Wa qad sya'a fil biladi muamalatu riba. Wajib alaihi ta'allumul hadari min riba. Kalau sekiranya dia berniaga dan berleluasa dalam masyarakatnya, ramai orang mengamalkan riba, maka diwajibkan ke atasnya mempelajari bab riba, dan wajib dia mempelajari tentang kepentingan untuk menjauhkan diri daripada terjebak daripada riba. Berkenaan dengan riba, kalau kita bayangkan zaman Imam Ghazali, kitab ini dah 1000 tahun ni. Kitab ini sikit lebih kurang berapa tahun? Penulisnya wafat pada tahun 505 Hijriah. Jadi dia sedang membicarakan satu perkara, yakni pada zaman ni kita sekarang yang ni
berada yakni hampir 1000 tahun selepas ini wafatnya Imam Ghazali. Jadi beliau mengatakan kalau sekiranya berleluasa ghibah dalam masyarakat, wajib kita mempelajari tentang ghibah, sebab takut kita terjebak dalam ghibah. Tapi cuma saya bayangkan kalau Imam Ghazali tinggal dalam zaman kita bagaimana. Kalau ini dia mengatakan 1000 tahun yang lalu. Zaman sekarang Masya Allah ini tentang ghibah ini dia memeningkan kepala terus. Sebab ini kita lihat wang international monetary satu dunia diasaskan dengan riba. Yang ni mana-mana ini kita lihat ada riba. Kita ada hadis Nabi SAW, pada akhir zaman manusia tidak boleh lari daripada riba. Kalau dia cuba nak lari daripada riba, abuk dia akan kena. Ramai ni ulama kita mengatakan ini zaman ni. Yang ni kita lihat yang riba yang di mana-mana. Satu orang yang menanyakan yang ni tentang yang ni hukum yang ni membeli sesuatu dengan yang ni interest yang ni sebagai misal. Kita mengatakan ini riba, tetapi kita lihat mana-mana yang ni semua yang ni berlaku. Sehingga kan ini sebagian yang ulama kita mengatakan kalau sekiranya darurat misalan satu orang itu tidak boleh terlepas ini dirinya daripada perkara ini, maka dia hanya beli yang ni keperluan ini sahaja dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang penting adalah kita nak kena belajar apa itu riba. Sebab kalau kita tak tahu apa itu riba, kita mungkin melakukan sesuatu dan kita terjerumus di dalam riba. Dan kalau kita belajar tentang riba, riba ini bab yang besar, dia bukan benda yang kecil. Riba kesemuanya kita ada 3 jenis ataupun 4 jenis. Kita ada riba yang dikenali sebagai riba al-fadl. Lepas itu kita ada riba yang dikenali sebagai riba nasiah. Lepas itu kita ada riba yang dikenali sebagai riba al-yad. Lepas itu yang keempat, dia adalah riba yang dikenali sebagai riba al-qard. Jadi berapa jenis riba kita ada? 4 jenis. Sebagian dari ulama menyamakan riba al-qard dengan riba al-fadl sama. Jadi mereka mengatakan 3. Jadi mungkin saya memberikan misal ya. Kalau kita ada emas, saya ada emas ya. Saya ada emas 100 gram. Awak ada emas 101 gram. Kita mengatakan marilah kita tukar. Saya ambil 101 gram, awak ambil yang 100. Ini riba atau bukan riba? Riba. Ini riba al-fadl. Sebab dia jenis yang sama. 100 gram emas dengan 101 gram emas, jadi 1 gram riba. Sebab dia jenis yang sama. Emas dengan emas. Sama juga perak dengan perak. Apabila kita melakukan penukaran, wajib yang ini dia mesti sama, tak boleh kurang. Kalau kurang ini terjebak dalam riba. Ini dikenali sebagai riba al-fadl. Tapi kalau jenisnya yang berbeza, kita nak kena jaga riba an-nasa. Sekarang kalau saya ada 100 gram, awak ada 100 gram, kita mengatakan marilah kita bertukar 100 gram emas dengan 100 gram emas. Jadi saya pun kasih yang ini, saya punya 100 gram emas. Tapi awak mengatakan saya punya 100 gram besok saya kasih. Masya Allah. Apa? Jadi ini riba atau bukan riba? 100 gram emas dengan 100 gram emas, tapi penukarannya bila? Tidak spontan, besok. Ini dikenali sebagai riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Dan kebiasaannya apa yang saya lihat, ramai orang terjebak dalam riba yang kedua ni. Terjebak sebab ini kita tidak lihat yang ini perkara ini. Riba jenis ini yang ketiga adalah riba al-yad. Saya ada 100 gram emas dan saya nak melakukan penukaran 100 gram emas, maka wajib saya melakukan akad. Kalau saya tidak melakukan akad, setakat penukaran sahaja, itu adalah riba al-yad. Kena juga riba. Jadi subhanallah, ini kalau kita nak melakukan penukaran emas dengan emas ini, kita nak kena tahu 3 syarat sekurang-kurangnya. Dia mesti sama, yang kedua dia mesti spontan, dan akad yang mesti dilakukan di situ. Ini adalah 3 syaratnya. Jadi hari ini kalau kita nak money changing, kita nak tukar duit Singapura dengan ringgit misalnya, kita pergi money changer. Kita bilang saya nak tukar $100 kepada ringgit. Money changer mengatakan saya ringgit ini
ada baru RM50, besok awak datang, tapi $100 kasih saya dulu. Berikan awak main $100, besok ini awak datang, ini collect lagi RM50. Ini kita mengatakan riba. Ini dikenali sebagai riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah dia sangkut paut ini dengan tempoh. Tidak boleh dilambatkan sebab akad yang mesti dilakukan dengan spontan. Barangan mesti ditukar ini dengan yang spontan dalam majlis. Jadi ini ada sikit lebih kurang yang hukum mahkam yang bersangkut paut ini dengan riba. Berkenaan dengan riba al-fadl, ini yang kebanyakan kita lihat dalam bank. Dalam bank ini interest ini riba al-fadl. Ataupun kes Thailand misalnya bunga. Satu orang ini dia pinjam ini $100, lepas tu dia letak bunga 2.5%. Ini kita mengatakan dia riba al-fadl. Jadi kita sebagai orang Islam, kalau kita boleh elakkan, kita wajib kita elakkan riba. Kalau kita nak beli televisyen misalnya, kita terkurang duit, tapi salesman mengatakan tak, lu jangan susah, boleh pinjam dalam masa 2 tahun, tiap-tiap bulan hanya bayar $20, tapi ada bunga, jangan lupa ada. Dia mengatakan ada bunga. Kita berfikir kalau 2 tahun setakat 1 bulan aku keluarkan $20, boleh juga. Tapi kalau nak beli sekaligus jadi kurang duit. Kita mengatakan ini televisyen ini bukan hanya keperluan, betul ke tidak? Satu orang ini kalau tak ada televisyen ini tak ada masalah, insya-Allah. Bolehlah pakai handphone pun boleh hari ini. Jadi diharamkan kita melakukan transaksi yang seperti ini. Kita di Singapura yang masalah kita selalunya adalah berkenaan dengan beli rumah. Sebab kita susah nak ada pilihan lain. Melainkan kalau satu orang milioner misalnya, dalam bank dia ada $1 juta, jadi nak beli rumah HDB $500,000, tak ada masalah, ini dia boleh keluar cash. Tapi yang kita kesiankan budak-budak muda yang baru kahwin, macam mana nak bayar $500,000? Nak sewa rumah pun sekarang tak boleh lagi. Sebab semua yang balik kepada gaji berapa? Ada orang yang boleh sewa, ada orang yang tak boleh sewa. Kebanyakan orang yang boleh sewa orang tua. Orang yang sudah tua, yang tidak boleh bekerja, government kasihlah duduk rumah sewa. Tapi kalau muda-muda biasanya yang ini tidak ada. Tapi kalau di Singapura, kalau satu orang nak sewa rumah mahal. Satu bulan nak kena bayar $3,000. Sebagai dari ulama, kita meringankan perkara ini. Mengatakan ini adalah keadaan yang sangat memerlukan. Seorang itu memerlukan kepada perumahan. Tapi masalahnya kita tidak ada bank Islam di sini. Kita beli rumah, kita terjebak dalam riba. Itu sebab tadi saya mengatakan zaman yang kita tinggal ini berbeza dengan zaman Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali hidup hari ini, Masya Allah, dia mungkin akan kagum dengan keadaan kita. Sebab mana-mana yang kita pergi, kita lihat benda ini maha rajalela dan berluasa. Tetapi kita cuba elak. Kita mesti ada usaha. Kita tak boleh go with the flow. Tak apalah, semua mana-mana dah macam ini, sudahlah. Apa nak jadi-jadilah. Ini bahaya. Ini masalah. Sebab ini riba, ini masalah besar. Ulama kita mengatakan 2 dosa yang mana Allah ini siapkan peperangan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan kita, insya-Allah, dan ampunkan ini dosa kita. Mudah-mudahan ini Allah mengabulkan, insya-Allah. Baik, nampaknya masa pun dah sampai ya. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah Imam Ghazali dia sedang mengatakan, dia lihat kepada keadaan. Kalau kita berada dalam keadaan maha rajalela riba, wajib kita pelajari tentang riba, supaya kita dapat elakkan diri kita daripada terjerumus ini di dalam ini riba. Kalau masyarakat kita banyak kes perceraian, wajib orang belajar tentang bab talak. Nak kena belajar. Kalau masyarakat kita berlenggu ini dengan masalah nafkah, orang keliru tentang masalah nafkah. Apakah ini dimasukkan dengan nafkah? Berapakah jumlah nafkah yang diwajibkan suami bayar kepada isteri? Hari ini banyak orang menanyakan soalan ini. Kita mengatakan kepada orang yang nak kahwin, wajib ini awak nak kena belajar ini sebelum kahwin. Sebelum kahwin nak kena belajar semua ini. Nak kena belajar tentang talak, nak kena belajar tentang nafkah, nak kena belajar yang ini tentang akad. Semua ini nak kena belajar, supaya yang ini dapat melaksanakan tanggungjawab. Kalau tak, ini bagaimana? Kalau kita masuk dalam alam ini perkahwinan dan kita pun tidak mengetahui apa itu nafkah, apa itu talak. Sekarang ini banyak kes satu orang ceraikan isterinya, dia tak tahu yang dia telah ceraikan isterinya. Dia tidak tahu yang dia telah ceraikan isterinya.
Apa sebabnya? Sebab ini dia tidak mempelajari ini tentang hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengan talaq. Jadi benda-benda seperti ini Imam Ghazali menekankan kepada kita, lihat ini kepada keadaan, maka wajib kita mempelajarinya, dan ia adalah dikirakan sebagai ilmu fardu ain ke atas ini seseorang apabila dia berada dalam keadaan sedemikian. Wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.